Salam sejahtera semua. Orang tua-tua pernah berkata agar jangan keluar ketika hari nak maghrib. Orang muda manalah percaya sangat perkara-perkara seperti itu. Karut-marut katanya. Ini kisahku satu ketika sekitar tahun 1984. Bersiar-siar bersama rakan wanitaku. Semoga dapat disiarkan di channel The Haunting Cruise dan PN untuk tatapan rakan-rakan yang setia dan berminat yang mendengar. Tajuknya adalah Rumah Apa Tu? Penulisnya adalah Osman BK dan diolah semula oleh novelis Iskandar Zulfakar. Bulan Disember 1984, aku membawa rakan wanitaku, Siti, untuk berjumpa family di Masai, Johor. Sementara kapalku berada di limbungan MSI, Pasir Gudang, dan di kesempatan itu aku menyuruhnya yang ketika itu bekerja di Mindef, KL, memohon cuti hanya untuk mengenalkannya kepada family. Petang itu hari Khamis. Setelah beberapa jam di situ dan mengenali keluarga, aku mengambil keputusan membawa Siti ronda-ronda bersama motor kapcai di sekeliling kampung berdekatan. Jam menunjukkan pukul 5.30 petang. Tatkala melalui sebuah estate untuk melepasi kampung kami, terpaksa melalui sebuah kuil lama yang ada lambang gajah. Entah mengapa, tiba-tiba Siti bertanya padaku, rumah apa tu? Aku yang sedang membawa motor dengan selama menjawab, rumah Jawa kot. Selepas dari saat itu, Siti tiba-tiba senyap dan menyepi diri. Tak seperti mana mula-mula kami keluar rumah tadi, yang sentiasa gelak dan bersembang. Motorku terasa begitu berat dan mengaum. Pergerakan yang perlahan, lantas aku mengesyaki sesuatu kemungkinan rosak. Lalu aku membatalkan perjalanan dan balik ke rumah yang baru hanya 7 km dari situ. Siti masih berdiam diri tanpa berkata-kata, dan itu membuatkan aku bertambah risau. Mengapa tiba-tiba dia berdiam diri? Adakah aku telah menyakiti hatinya melalui kata-kata yang tidak kusedari tadi? Waktu makan malam, ibu dan ayah menjemput kami makan. Mata ayah hanya melihat Siti yang kelihatan ganjil semasa makan. Baru beberapa suap makan, Siti mohon kebenaran untuk mencuci tangan, muntah-muntah, dan selepas itu masuk ke bilik. Ayah hanya berkata kepadaku, ada benda ikut dia Tuman. Tiba-tiba Siti menjerit memanggilku. Aku pun berlari ke bilik dan bertanya, mengapa? Cuba tengok kat tingkap, ada belalai gajah nak masuk dan membeli leher Siti, katanya padaku. Aku pun melihat ke tingkap, tapi tiada apa pun. Seketika kemudian, dia pun jatuh ke katil dan pengsan, sambil mukanya dipalingkan ke kiri. Apabila ku ketuk lehernya, keras macam mengetuk batu. Aku memanggil ibu dan ayah. Mereka datang dan amat terkejut melihat keadaannya. Kuat bertenaga dan jenuh aku berlawan dengannya yang kuatnya seperti tenaga 10 lelaki. Ditendang dan tersungkur aku ke penjuru bilik. Ayah membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan ia menjerit kesakitan. Ada ketika aku dapat menangkapnya dan meniarapkan di atas katil. Hairan, aku, ayah dan ibu diangkat selamba dan
mengeluarkan suara hilayan yang amat menyeramkan. Aku tidak putus membaca ayat suci, dan apabila menyembur ke mukanya, dia akan menjerit seperti terbakar, menyuruh makhluk halus itu keluar dari badannya. Tetapi dia lantas memberi amaran, seakan-akan marah kepadaku. "Oh, kau kata rumahku rumah Jawa. Lepas tu kau gelak-gelak kat rumah tu, ya?" katanya. "Bila masa aku cakap rumah kau rumah Jawa?" jawabku lagi. "Petang tadi atas motor. Bukan main lagi seronoknya kau berdua, kan?" jerkahnya lagi. "Keluar kau dari badan Siti ni. Jangan ganggu kami," pintaku. "Tak mau, sebab kau dah buat salah," kata syaitan itu. Setelah beberapa jam, aku mulai bosan melayan kerana syaitan yang merasuk Siti. Ayah menyarankan agar aku pergi ke rumah seorang Tok Moh yang terletak hampir 7 kilometer dari rumah, iaitu di Felda Cahaya Baru. Aku menghidupkan enjin motor, lantas bergerak laju ke Felda. Motorku terasa masih berat, seperti siang tadi. Jam telah pun hampir pukul 11 malam. Patutlah berat. Rupanya ada penumpang di belakangku. Dari cermin belakang, aku dapat melihat wajah lembaga merah menyala yang amat mengerikan berada di belakangku. Aku membaca ayat-ayat suci dan akhirnya lembaga di belakangku terbang sambil lalu di sebelahku dan mengilai-ngilai. Aku terasa seperti sedang terbang di angkasa kerana terlalu takut melihat lembaga tu. Hanya mata yang melihat ke hadapan, takut terlanggar pokok yang berselirat di hadapan. Dan aku masih membaca dan membaca, dan akhirnya lembaga itu bertukar menjadi berbola api dan semakin jauh menghilang di sebalik celahan pokok-pokok. Tok Moh Jaafar ku bawa balik dan mengubatkan Siti yang sedari tadi meracau tak tentu hala, mengacau kedua ibu bapaku. Nasib baiklah ayahku mampu bertahan bersama ibu. Tak sampai 10 minit, Tok Moh di situ dengan bermodalkan sebatang pen dan mencucuk jari ibu kaki Siti. Lantas ia menjerit kesakitan dan yang merasuknya bertempiaran keluar dari badan dengan izin Allah. Siti kini adalah istriku. Sekian. Saudara, kisah yang kedua ini datangnya daripada Rashid Salim. Kisah yang bertajuk Dijilat Jembala. Aku duduk minum-minum di food truck member aku. Dia berniaga dekat pantai. Suasana petang mendung saja, sambil perkena air kelapa tanpa gula. Aku pun nak borak-borak kejap dengan dia. Dia dah nak tutup niaga. Semua makanan dah habis. Laku keras. Rezeki dia hari ni ramai yang datang beli. "Hai, baru nak order makan," ucap aku, dan katanya aku telat sangat. "Tak apalah, nak buat macam mana, dah habis." Macam mana bisnes cendol hari ni, Den?" tanya aku. Aku jawablah, "Alhamdulillah, adalah juga orang datang beli. Biasalah, berniaga ni ada pasang surutnya, kena banyak sabar." Lepas tu aku nampaklah ada seorang pelanggan ni datang nak order. "Den, cakaplah macam mana yang dia beritahu kat aku tadi. Semua dah habis." Tapi dia tak berganjak pergi, malah datang duduk di meja aku. "Bagi saya air macam ni ajalah," katanya, dan Den pun pergi ambil. Aku nampak lengan dia macam ada tumpuk-tumpuk timbul.
Macam alergik gitu. Cuma agak mengelupas. Segan nak tanya, tapi mata aku ni tertancap kat lengan dia. Dia buat biasa je lah. Lepas tu, Din bawa air kelapa yang dipesannya. Cantik tempat ni, dia memuji. Dari lenggok bahasanya, macam bukan orang tempatan sini. Ya, cantik. Abang orang mana? Soalku, dan dia jawab, orang Pahang. Bila dia bagi respon baik, aku tanya tangannya kenapa. Dia melakar senyum. Kena sumpahan, balasnya. Sumpahan? Aku pelik. Ada juga macam tu. Siapa pula yang sumpah abang ni sampai tangan jadi macam tu? Sebenarnya, satu badan jadi macam ni, beritahunya tanpa basa-basi. Ada gatal-gatal tak bang? Soalku. Tapi bahagian wajah dia okey, tak ada apa-apa pun. Tak gatal, cuma susah nak sembuh. Pergi hospital pun tak baik-baik, katanya, yang tidak segan langsung bercerita akan keadaan dirinya. Kesian aku tengok. Macam manalah boleh jadi macam tu, katanya selepas ikut rakannya masuk hutan jerat ayam hutan. Ayamnya dapat tak? Lalu jawabnya dapat, tapi lepas bawa balik dan kurung dalam sangkar, tiba-tiba pada malamnya ayam tu gaib. Kemudian dia bermimpi pula. Jembalang, jelir lidah panjang, jilat seluruh tubuhnya. Tu yang aku takut nak masuk hutan sebarangan kalau tak penuh ilmu di dada. Macam-macam penunggu duk ada situ. Berapa lama kena bang? 3 tahun dah, katanya. Maknanya lama jugalah. Dan aku rasa dia tak berhenti ikhtiar berubat. Aku pun tanya, macam mana boleh datang sini? Dan jawabnya, dia datang nak berubat, tapi tak pula dia cakap nak jumpa siapa. Aku pun tak tanya banyak soalan lagi. Nanti kan dia anggap aku ni busybody je. Abang tu sambung minum air kelapa sampai habis dan dia nak bayarkan untuk aku sekali. Aku cakap tak apalah bang, biar aku tolong bayarkan. Aku doakan dia cepat sembuh dan temui penawarnya, InsyaAllah. Amin. Baiklah saudara, itulah pengalaman daripada Rashid Salim. Dan sebelumnya tadi adalah daripada novelis Iskandar Zulfakar. Kedua-duanya adalah sahabat panel Brother Fai. Baiklah saudara, kita akan berjumpa pada esok malam dengan kisah-kisah yang lain pula. Bye-bye.